Hmm. Ya, jadi belajar dia dua kaki dah potong, minta didoakan supaya dia tak ada sakit-sakit lah, Oh. supaya sehat. Kaki dah potong tu nak buat macam mana kan, sampai nak doa tumbuh dah. Oh, Dia banyak asrama tak ada. ada suruh doakan dia sehat, jangan sakit-sakit. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام وإن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau serta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi melanjutkan kehidupan kita sampai ke saat ini. Kita masih lagi hidup dalam keadaan alhamdulillah sihat seadanya. Rezeki masih lagi mengalir dalam kehidupan kita sehingga menjadikan kehidupan kita senang, tuan-tuan, selesa atas muka bumi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dibimbing untuk terus mentaatinya, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita pada muka surat yang ke-98. Muka surat 98 surah Al-Ghashiyah. Kita akan bermula pada ayat yang ke-11 daripada surah Al-Ghashiyah. Ayat ke-11. Kita baca sama-sama tuan-tuan, insya-Allah. Yang boleh baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم لا تسمع فيها لاغية. Tak ada hukum kat situ. Tapi laghiyatan tu hujung tu huruf ta, sepatutnya kita berhenti bunyi dia laghiyat. Tapi bukan laghiyat ya. Kalau ta tu ta terbuka, dia bunyi ta. Tapi kalau ta ni ta gulung macam ni, bila kita waqaf, kita berhenti, maka ta tu akan bertukar jadi huruf ha. Dia akan bunyi laghiyah, bukan laghiyat. Okey. Fiha ainun jariyah. Tanwin bagi dua di hadapan bertemu dengan jim. Jadi ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Okey. Dengung qada dua harakat. Ataupun tuan-tuan tengok pada kaedah penulisan itu, bila bagi dua di hadapan, dia macam nombor 99 tu, itu tanda kita kena baca dengan dengung. Tapi kalau terbalik 69 itu baca tak dengung. Jadi dengung ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Itu satu lagi dengung. Bagi dua di hadapan tu macam 99 dengung. Hukumnya idgham ma'al ghunnah marfu'ah. Ra kena baca tebal, mau jangan baca mar. Marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Satu lagi idgham ma'al ghunnah, tanwin bagi dua di hadapan bertemu dengan mim. Wa namariqu masfufah, tak ada hukum. Wa zarabiyyu mab tu jadi iqlab, jadi iqlab lah. Qalqalah surah mabthusah. Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia bunyi dia lebih kurang a'udzu billahi minasyaitonir rajim la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Sadaqallahul azim. Itu tuan-tuan sedikit dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak mendengar di dalamnya kata-kata yang kosong. Tak dengar dalam ni, dalam mana ni? Ni kita cerita dalam syurga. Dia ada kaitan dengan ayat 8, tuan, 9, 10. Jadi sebelum ni kita bincang tentang keadaan orang yang muka dia berseri-seri.
iaitu orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga yang tinggi. Sekarang ni kita cerita dalam syurga, keadaan dalam syurga. Allah Ta'ala sebut dalam syurga tu la tasma'u fiha laghiyah. Takkan dengar perkataan-perkataan yang lara, yang kosong, yang tak bawa manfaat. Jadi apa maksud perkataan yang lara tu, laghiyah tu? Kata Imam Suyuti, Imam Qurtubi, iaitu perkataan-perkataan yang ghairu mawdha, perkataan yang tak diridai Tuhan, tak ada dalam syurga. Semua perkataan yang Allah Ta'ala redha, ya. Yang baik-baik, ya. Sehingga di sana Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih mengatakan di sini ada 6 maksud. Apakah maksud perkataan yang lara ni, yang kosong ni? Yang pertama, maksud perkataan yang kosong, tidak didengar dalamnya perkataan yang kosong, kata-kata yang kosong itu, yang sia-sia itu. Pandangan yang pertama datangnya daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata maksud kata-kata yang kosong tu iaitu kata-kata yang menipu, penipuan, kadzban, buhtanan, kata-kata yang dusta, pendustaan, tak ada. Wa kufran billahi azza wa jalla, dan kata-kata yang membawa kepada kekufuran pada Allah. Tak ada kata ni. Tak ada penipuan, tak ada pendustaan, tak ada cakap-cakap yang menunjukkan kekafiran orang makhluk pada Allah. Tak ada dalam syurga. Itu kata Ibnu Abbas. Ada pandangan yang kedua datangnya daripada Qatadah rahmatullah alaih. Kata dia, kata-kata yang kosong tu maksud dia tak ada langsung perkataan yang batil, dan tak ada langsung perkataan-perkataan yang menimbulkan ismun, dosa. Ada pandangan yang ketiga pula datang daripada Imam Mujahid. Kata Imam Mujahid, kata-kata kosong itu annahu syatam. Tak ada langsung dalam tu cercaan, penghinaan. Dalam syurga siapa nak hina siapa? Tak ada langsung. Ada juga pandangan yang keempat daripada Al-Hasan mengatakan tak ada didengar perkataan-perkataan maksiat. Perkataan-perkataan maksiat. Yang kelima mengatakan daripada Al-Farra, kata dia tidak ada perkataan-perkataan kosong, maksudnya tidak ada sumpah-sumpah yang tipu, sumpah dusta, sumpah bohong, tak ada dengar dalam tu. Dan yang akhir sekali datangnya daripada siapa ni, Al-Kalbi kau. Kata dia yang keenam ni, kata dia dalam syurga tidak ada perkataan-perkataan yang sia-sia, kerana ahli syurga tidak bercakap melainkan cakap mereka penuh dengan hikmah, wahamdallah, dan pujian kepada Allah terhadap apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka. Jadi ahli syurga ni cakap semua tasbih, tahmid, penuh hikmah. Cakap-cakap ahli syurga ni tak ada yang sia-sia, yang kosong-kosong, buat dosa maksiat, tak ada. Tak ada dengar perkataan abah kau bihu, abah kau hijau, tak ada. Itu teh muka bumi je kan. Mangkuk yang tak ada dengar macam tu. Yang lain-lain lagi dah tak jebur kan. Itu maksud la tasma'u fiha laghiyah. Yang ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fiha ainun jariyah. Dalam dia syurga tu ada mata air yang mengalir. Ainun jariyah. Kata Ustaz Ahmad Sunhaji sini, ainun jariyah maksudnya dalam syurga itu beberapa banyak mata air. Nombor 3 tuan, muka surat 99 nombor 3. Terdapat juga dalam syurga itu beberapa banyak mata air yang mengalir, dinamakan salsabil, iaitu airnya jernih, lazat, dan amat lembut untuk ditelan serta mudah beredar di tenggorokan. Rasanya seperti air serbat atau air halia, tetapi tidak terasa pedasnya. Itu di antaranya. Banyak lagi sebelum kita dah jumpa kan. Ada madu, ada susu, kan, ada arak. Ni ada pula salsabil, macam air halia. Tapi halia hari ni kok sekali togok, tak kasi muka orang. Dia pangit apa, dia rasa apa, pada padah sikit kan air halia ni. Ini tidak terasa pedasnya, kata Ustaz Ahmad Sunhaji.
Dalam tafsir Qurtubi ini disebut ainun jariyah, ai ma'un mundafik, air yang memancar, keluar. Dan anwa'ul ashrabah alladzidah ala wajhil ard min ghairi akhdud. Dikata pelbagai jenis air yang lazat daripada yang keluar daripada muka bumi yang tidak ada parit, tak ada saluran ni. Macam mana pula nak bayang tu? Sungai adalah saluran ni, parit adalah alur kan. Tapi ni tak ada. Dia air ni mundafik, dia memancar keluar macam mata air. Anwa'ul ashrabah. Anwa' ni mana macam-macam jenis. Keluar daripada bumi dengan tidak ada ukhdud, tidak ada parit, tak ada saluran. Benar tu. Kau dia melayang, yang keluar kat wallahu alam, tak payah kita fikir dah. Sebab benda dalam syurga. Kan. Kan ada orang yang tanya Ustaz, air ni ada. Air apa ni? Air lemon apa ni? Lemon Bali je, jangan tanya saya. Setakat lemon Bali je tak masalah. Sonang kau tu. Jadi macam-macam anwa' ni, banyak minuman dalam syurga. Ikut suku kita. Wallahu alam. Kata akhir ni Imam Qurtubi sebut wallahu alam. Allah Taala saja tahu macam mana air. Kemudian fiha sururum marfu'ah. Dalam syurga juga ada kerusi panjang yang ditinggikan. Yakni di dalamnya, dalam syurga terdapat kerusi-kerusi panjang yang ditinggikan bertatahkan batu permata dari jenis zabarjad dan yakut, diduduki oleh para bidadari. Jika penduduk syurga itu hendak duduk di atasnya, para bidadari tunduk memberi hormat kepada mereka. Bidadari tunduk bila ahli syurga datang nak duduk. Itu kata Ustaz Ahmad Sunhaji. Kemudian disebut di sini sururum marfu'ah ai aliyah. Satu yang kerusi panjang yang tinggi. Sehingga diriwayatkan bahawa tingginya itu adalah qadru ma baina samai wal ard. Tinggi antara langit dengan bumi. Sebab apa? La yara waliyullahi mulkahu hawla. Supaya penduduk syurga ni dia dapat tengok jajahan ni bawah. Ada satu riwayat orang ahli syurga ni tanah dari tahun perjalanan. Tanah besar-besar. 1 tahun perjalanan tanah kita luas 1 tahun perjalanan seorang. Maknanya kalau jalan 1 tahun ni tak sampai mati kita, tak sampai 1 tahun tu dah. 1 tahun yang tanah kita sini, kita jalan tak sampai tanah kita yang ujung tu dah. Yang 3 tahun mati dah. Ada balance lagi. Kan. Jadi jangan berebut tanah atas muka bumi ni. Tanah atas muka bumi ni sekarang kau ya. Kan? Ini beramuk. Luasnya betul tak sampai suku ekar. Beramuk putus saudara. Tu orang negeri lain jangan buat tu, orang Negeri Sembilan yang suka beramuk over tanah ni. Negeri Sembilan ni suka betul. Tapi bukan Negeri Sembilan kat sini tuan. Ini Negeri Sembilan di Thailand. Tak ada Negeri Sembilan di Thailand maksud saya ni. Iyo tuan-tuan, kes putih saudara. Sebab tanah yang tak sampai suku ekar. Putih saudara tuan, tak masuk syurga. La yadkhulul jannata qati'. Disebut tak akan masuk syurga orang yang putuskan tali silaturahim. Kau tak pek tanah tu kau ambil lah. Putih saudara tadi. Putih saudara kau, putih yang saudara kau tak masuk syurga, kau tu putih tu yang kau kat akhirat besar. Jadi kita nak rebut tanah kat sini kecil ya. Dibandingkan apa yang bakal dianugerahkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Kan? Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Hars tu ada ladang, tanah. Allah Ta'ala sebut manusia ni dia suka hubbus syahawati minan nisa', perempuan, anak-anak. Dia lekor lah, benda melekuan dia perempuan, anak-anak. Wal qanatirul muqantarah, himpunan harta, minaz zahabi wal fiddah, perak, emas. Wal khairil musawwamati wal an'am wal khairil musawwamah ni kuda-kuda yang lari laju. Sekarang tak ada kuda, kereta. Itulah orang yang layan orang. Termasuklah ladang tanah kan. Allah Ta'ala sebut awal-awal dalam Quran.
Dan itulah yang manusia kerja-kerja apa yang ini. Itu kata Imam Qurtubi ni, tanah-tanah seorang ni tinggi-tinggi. Antara langit bumi tinggi dia supaya apa? Supaya mereka dapat melihat tanah dia kat bawah. Wa akwabum mawdu'ah, dan piala-piala diletakkan di dekatnya. Piala ni maksud apa? Mangkuk-mangkuk, bukan nak minum. Diletakkan berderet-deret dekat mereka. Memang telah disediakan untuk diminum tanpa memerlukan orang yang hendak menuangkan air minuman ke dalamnya. Kata muka bumi ni kau tak ada orang tuang kan, tak pun kita tak tuang, tak payah minum lah. Nampak airnya, kau nak tuang kan, kau tak tuang kan, tak ada, dah menjalar sendiri dah. Itu air tu dah siap. Tinggal lagi ambil je. Terasa nak ambil, terasa nak ambil. Dan itu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada ahli syurga. Wa akwabum mawdu'ah. Okay, tak ada bahas kat sini. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandatan yang tersusun. Bantal-bantal. Wasaid. Bantal untuk ahli syurga tidur. Nak lepak-lepak, nak baring-baring, ada bantal mu. Muka bumi ni ada bantal, kat akhirat pun ada bantal. Tapi jangan bayang mesti bantal tu macam kat rumah kita kan. Sebab dalam syurga ni tak sama. Mala ainan ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengoklah keindahan dalam syurga ni. Telinga pun tak pernah dengar. Dengar tu tak tepat, dia lebih indah lagi daripada apa yang kita tahu. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Dan wazarabiyu mabsusah. Selain itu pula terdapat bantal-bantal yang indah dan menarik, menjadi tempat sandaran yang telah tersusun rapi. Tidak pula ketinggalan di majlis mereka, terbentang di seluruh lantai syurga permaidani-permaidani yang mewah lagi indah, menambahkan keindahan dan kemeriahan suasana tempat mereka berada. Permaidani kapet. Kita nak beli kapet pun mahal. Sekarang ni dah murah dah, nilai 3. Itu yang murah-murah je. Tapi kalau yang bonang yang 1.5 yang tak 2 juta, 200-700 lebih. Yang 2 juta, 1 juta tu dah 1000 lebih ukur. Ui, tak ada. Yang rapat tu kan, tak pek dah. Ribu-ribu lah. Yang ini permadani yang Allah Ta'ala sediakan. Yang mewah sifat dia, yang cantik, meriah. Allah Ta'ala susun atau untuk kediaman ahli syurga. Dia sama macam rumah kita kan. Bila kita tengok kat rumah kita tu pinggan, mangkuk, sedia, lawa-lawa, kita suka hati. Tengok masuk rumah permadani, cantik, lawa, rasa sedap, seronok memandang. Tapi kok masuk, telanggar kapet tergulungnya goram memandang. Sebab ni kita bakarlah kapet tu. Tersadung kita dah bergulung kan, goram memandang. Nak dibeli tak ada duit. Weh lah, peletok-peletok balik. Kita peletok dia balik. Peletok-peletok balik, bergulung dia balik. Lama tu humbehan nak ke rumah. Buat alasan tu apa nak dia buang tu yang dah kopam tu. Padahal dia dah bergulung. Ini tak ada macam tu. Cantik tuan. Jadi macam tu lah keadaan ni. Kan? Dengan katil dengan bantai, dengan tempat duduk indah. Dengan cawan-cawan minuman ni kan. Dengan pemadani tak dapat lah kita nak bayangan macam mana agak sifat dalam syurga Allah ni. Yang ada Nabi sebut mata tak pernah tengok keindahan syurga. Mala ainun ra'at, tak ada orang pernah tengok. Kecuali Nabi Idris, Nabi Muhammad dibawa ke syurga. Tu yang kita cerita tu minggu lepas kan. Cantik syurga tu Nabi Idris cici selipar sebelah. Malaikat bawa lawa pula kan. Syurga tak nak keluar dah. Tapi kalau keluar sebab tak wafat lagi. Cici sebelah dah keluar dah. Allah cici sebelah sipar. Masuk balik lah nak ambil. Cara nak bayang itu cantik syurga tu. Macam mana wallahu'alam. Kita pergi masuk nursery banyak bunga-bunga dah bayaran tu. Ya Allah lawa bunga orchid, bunga tu, bunga ni. Dalam syurga Allah confirm lebih lagi daripada itu tuan-tuan. Untuk siapa tu? Untuk orang-orang yang berusaha meningkatkan amalan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi rendah kita membumi, lagi melangit tempat kita di akhirat. Itu yang kena pegang tu. Hari ni orang susah nak membumi. Dia suka melangit. Semua tinggi.
Sedangkan Allah Ta'ala cipta manusia atas muka bumi ni supaya dia sedar diri, dia insaf dan dia lebih tunduk membumi ke bawah daripada melangit ke atas. Syurga ni, dunia ni lawan akhirat. Dunia maksud dia mula, lawan akhir, itu sebab dia sebut akhirat. Sifat dunia ni akan bertentangan. Orang yang membumi dekat dunia ni, besok dia lawannya dia akan melangit di akhirat. Orang yang meninggi diri, menyombong kat sini, besok dia akan jadi orang yang paling rendah di akhirat. Orang yang menangis, susah, bangun pagi nak sembahyang, nak itu, nak ini, sakit jiwa kan, nak mengerjakan ketaatan, dia susah. Kat akhirat dia senang. Orang yang terkelentang suka hati dia, besok kat akhirat dia menangis, dia akan berlawan. Kan? Jadi sebab itu jadi makhluk ni dia kena lebih membumi ke bawah. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Ta'ala angkat kita lebih tinggi di akhirat besok, insya-Allah. Allahumma amin. Ayat yang ke-17. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Allah Ta'ala tarik perhatian kita kepada cerita unta. Tadi cerita syurga. Sebelum tu cerita orang kafir, nasib orang kafir. Cerita pula nasib orang beriman. Tiba-tiba cerita unta pula. Apa kaitan ni? Kalau orang Indonesia kata tak nyambung pak. Tak ada mana pula. Mula cerita orang beriman, orang kafir. Lepas tu cerita orang beriman. Lepas tu tiba-tiba cerita unta pula. Apa sebab itu tuan? Kita tengok apa Ustaz Ahmad Sun Haji berkatakan. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kedatangan hari kiamat dan menerangkan pada hari itu manusia dalam dua keadaan. Ada celaka, yakni ahli neraka. Ada yang bahagia, yakni ahli syurga. Yang celaka hidup dalam hina sengsara. Dan yang bahagia hidup bergembira dan berseri-seri terbayang di wajah mereka. Maka disusulnya pula di sini dengan menegakkan bukti kekuasaannya ditujukan kepada orang yang kufur dan menyangkal adanya hari kiamat, iaitu mengapa kaum musyrikin menyangkal adanya hari kebangkitan yang bakal menentukan siapa akan bahagia dan siapa pula akan celaka. Tidakkah mereka perhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan? Unta jenis binatang yang paling dekat mereka dampingi dan paling kerap mereka gunakan untuk menyampaikan hajat mereka. Kalau mereka mahu merenung dan perhatikan akan kejadiannya, nescaya mereka dapat kesimpulan bahawa unta adalah seekor haiwan yang tidak dapat ditandingi oleh haiwan lain. Mempunyai tubuh besar, kekuatannya luar biasa, kesabarannya sangat mengagumkan kerana tahan lapar dan tahan menderita kehausan. Tidak ada binatang lain yang setara dengannya. Dia sanggup mengangkat beban berat, berjalan tegak dengan gigihnya, merentas padang pasir yang luas saujana mata memandang. Jadi Allah Ta'ala bawa cerita unta ni sebab nak kukuhkan hujah dia. Kukuhkan hujah kepada apa? Kepada orang yang kufur. Sebab Allah Ta'ala cerita ahli syurga macam ni, ahli neraka macam ni. Besok bangkit ada balasan. Orang-orang kufur, kau dah mati, boleh nak hidup semula, boleh nak bahagia lepas tu, dah jadi tulang belulang, dah hancur luluh dah, takkan nak hidup balik. Orang hari ni punya perkataan taya tak tidak, kan? Bahasa orang hari ni taya tak tidak. Allah Ta'ala nak percaya orang kufur ni dibawa kau tak percaya, kau tengok unta tu. Siapa yang buat tu? Dan yang buat semua tu. Kau tengok hebat unta tu. Sebab unta ni dokek kan orang Arab. Jangan suruh tengok ayam, kau tak ada lah ayam situ. Tengok benda lain, tengok unta yang banyak kat situ. Kata Imam Qutubi di sini, bila Allah Ta'ala menyebutkan tentang hal ehwal dua ahlud darain, ahli neraka, ahli syurga, orang-orang kafir jadi ta'ajub. Ta'ajjabal kuffaru min dhalik. Dia ta'ajub. Dia heran. Kau dah mati kan? Dah mati masuk pula neraka, masuk pula syurga tadi. Fakadzabu wa ankaru. Maka dia dustakan cerita tu. Bohong ni dia. Wa ankaru, dia engkar. Dia tak nak dengar. Ni tipu dia Muhammad ni. Cerita kosong. Maka kata Imam Qutubi,
Fazakarahumullahu sunna'atahu wa qudratahu. Allah Ta'ala pun alihkan cerita yang kau tak percaya cerita syurga neraka, tak apa, kau tengok unta. Allah Ta'ala alihkan perhatian orang kufur supaya melihat kejadiannya, makhluk yang Allah Ta'ala cipta dan juga kekuasaannya. Bahawasanya kata Imam Qurtubi, annahu qadirun ala kulli syai', Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, seperti mana dia menjadikan haiwan, langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang unta. Kenapa tu? Allah Ta'ala nak suruh orang Arab pandang unta, li'annaha kathiratun fil Arab. Kerana unta lah binatang yang paling banyak di negara Arab. Walam yarawul fila. Sedangkan tak nampak gajah. Kok ada gajah tu Allah Ta'ala cerita gajah. Tak ada gajah, kata yang Qurtubi, cerita unta. Kemudian kata Imam Qurtubi lagi, kenapa Allah Ta'ala tunjukkan unta? Unta ni Allah Ta'ala ceritakan kerana walaupun tubuhnya besar, tapi dia boleh ditundukkan oleh saghir, oleh budak kecil. Seorang budak boleh tarik unta. Seorang budak boleh tuntun unta supaya duduk. Tubuhnya besar, tapi budak kecil pun boleh handle unta. Allah Ta'ala tengok siapa yang buat tu. Kalau biasa, kalau binatang besar, kalau dia tengok dia kecil, pijak je. Ini dia besar. Ada kajian, kebetulan tengah hari saya buat dengan kawan tentang unta ni. Kita buat perbincangan lah kat sekolah. Pagi tadi burak-burak. Ada seorang kawan, Syekh, Ana jumpa satu kajian, ulama-ulama kita bahaskan, katanya kenapa unta ni dia taat walaupun kat budak. Kerana Allah Ta'ala ciptakan pandangannya, bila dia tengok satu bondo, dia tengok bondo tu lebih besar daripada dia lagi. Mata unta tu besar kan. Bila mata tu besar, bila dia tengok bondo, dia rasa bondo tu besar lagi. Lepas tu dia takut, dia jadi tunduk. Kecuali kalau Allah Ta'ala berkehendak menutup pandangannya, menjadikan pandangannya biasa, memang kalau dia lempar lah. Itu banyak dalam YouTube orang Arab orang lempar tu, sok-sok. Agak itu mata dia kecil. Kecil ke bawah ni, besar tadi. Tarik-tarik, gigit, lempar ke dinding. Tu, patah kating. Orang Arab nak sembelih unta, bukan macam sembelih ayam, boleh dipegang-pegang 2-3 orang. Oh, kalau unta tak ada tu, main kodok tang bawah je. Orang Arab minta tes macam tu. Budak kecil je unta. Dia taat unta ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala suruh orang Arab, kau pandang unta tu. Anak kau yang kecil pun boleh tarik unta tu. Macam mana kau nak naikkan barang borek-borek? Dia tinggi. Macam mana naik? Kita nak angkat kapet letak atas unta, siapa nak manjat unta tu? Tak dapat letak barang kecuali dia kena duduk dulu. Dan dia boleh duduk. Tarik duduk dah. Tu Allah Ta'ala suruh tu. Kau orang Arab, kau tak percaya syurga, tak percaya kau tengok unta tak? Anak kau yang kecil pun boleh tarik unta tu. Tak ada sepak anak kau. Boleh tunggang unta. Lepas tu kau meronteh padang pasir jauh-jauh pergi berniaga, kau naik unta kan? Macam mana kau tak barang? Unta tu lah yang duduk. Duduk unta tu. Barulah pek letak barang. Tak ada dah masa orang letak barang tu, borek tokoh ni dibangun. Lantaklah kau padahal muka kau. Tak ada. Dia sampai habis barang tu dan suruh berdiri, baru dia berdiri. Masya Allah. Kita dah naik unta. Boleh pergi lompet-lompet macam naik kuda. Naik kuda pun terkira-kira. Naik unta tak pek dah kalau dia tak turun. Dia akan turun dengan lutut depan ni. Kita naik. Itu yang nak kudapan, nak tersunam kudapan tu. Kalau tak tahu pun tak pernah naik unta tu. Jadinya menangkap kudapan balik. Kepada pasir tu je tu Arab tu dah ajar panggang bonggol itu kan. Pegang, naik. Dia boleh sujud je kan. Itu yang Allah Ta'ala kata tu, pandanglah unta tu. Dan kemudian, bolehlah kau dunggang dia. Boleh kau duduk dengan dia. Boleh kau bangun dengan dia. Wa yahmilu alaihi thaqil. Bolehlah kau letakkan sebawa baik barang. Tak ada dah unta tu. Sekali dah borek mana tak nak ada jalan. Borek mana ni kuranglah sikit, tak ada. Letaklah macam mana pun, dia wadah pada masjid. Kemudian, disebutkan di sini, Allah Ta'ala sebut, Allah telah menunjukkan kepada mereka semua aziman min khalqi, suatu benda yang agung, yang besar daripada ciptaan. Dalam satu kajian, saya suka baca buku Profesor Quraish Shihab punya maklumat. Dia kata dalam kajian Profesor Quraish Shihab ni, unta ni dia kalau makan, dia makan makanan yang berair. Dia makan makanan yang berair, dia akan tahan 2 bulan kat badan pasir, tak ada makan, tak ada minum.
Dia akan, bila dia makan makanan-makanan yang berair, tumbuh-tumbuhan yang berair, dia akan tahan 2 bulan kat padang pasir tu. Dia tak akan jatuh. Dia tak akan tumbang. Dia tak akan haus. Allah Ta'ala cipta. 2 bulan dia tahan. Tapi kalau yang dia makan tu makanan yang kering, yang tak ada mengandungi air kan, dia boleh tahan 2 minggu. 2 minggu dia tahan. Sebab itu orang Arab Tuhan jadikan unta ni kat padang pasir. Kaki dia lepek. Kan? Dia boleh pijak pasir macam mana pun dia boleh jalan. Bawik mana pun dia boleh jalan. Tak ada terperosok kaki dalam pasir dah. Jangan bawa unta kat pasir. Memang tak ada dah. Unta, kuda, kalau unta elok ya. Bulu mata yang lebih ya. Kan untuk tahan pasir-pasir masuk. Kata Imam Qutubi kat sini, dia dah berhenti cerita unta, dia sambung balik kat belakang lah. Dia sebut kat sini, kata dia unta ni banyak kelebihan. Kata satu, unta ni besar. Dan dia besar sesuai untuk ditunggang. Boleh ditunggang. Boleh ditunggang, sesuai boleh diminum. Kok lapar, dagingnya boleh disopah. Disopah, dimakan. Rasa benda ni tu kan. Boleh minum susu boleh tunggang dia, boleh makan ni kok lapar. Kemudian pula boleh bawa jalan jauh. Unta ni dia jalan jauh boleh. Kemudian pula unta ni haiwan yang sabar daripada kehausan. Qillatul anak, dia makan sikit. Banyak barang boleh bawa. Itu di antara kelebihan-kelebihan unta yang disebut oleh Imam Qutubi. Dan dia taat unta ni. Dia taat. Kalau unta tak taat, dah lama dah dia sepak tuan, tinggal kau, dia tinggal tengah padang pasir tu, mampu lah tengah padang pasir tu orang. Dia tak ada dia bawa. Tapi sifat unta ni dalam Quran ada Allah Ta'ala, bukan dalam Quran, dalam hadis Nabi sebut, orang yang hafal Quran itu, jagalah Quran kamu saja. Kerana Quran itu seperti unta tu. Unta ni tuan-tuan, kok dibolor unta ni, kok dilepehan, dia capek hilang Dia tak macam kuda. Dia makan sikit. Kuda, kok hari ni kita bolor kuda, dia makan sini. Tak gitu dia orang jagut kat tepi tu. Jagut sikit tu. Satu hari pertama nampak lagi. Hari kedua mungkin dapat ujung dah, tak pagar dah. Hari ketiga nampak kat ujung lagi. Pek lima nampak lagi. Kalau unta hari pertama nampak dah, hari kedua hari dah pakak tak tahu mana pergi tak tahu. Itu sifat unta. Nabi sifatkan unta tu, orang hafal Quran macam menjaga unta. Kalau kau tak ngulang Quran kau tu, hari ni kau hafal, esok kau tinggal, tu Nabi dah kau Mana ingat. Tu yang hafal pangkal ujung losap, hafal ujung pangkal losap. Kadang-kadang ujung pangkal losap habis semua losap. Tak boleh ingat Quran. Padahal tu kadang-kadang tu ngapal lazimnya juzuk amma juzuk 30. Kadang ingat, kadang tak ingat kan, sebab tak dibaca sana. Itu sifat unta, dia copek lagi tuan. Tapi dia cukup senang dibolor. Apa benda dia makan? Sebab tu bibir dia tabah bibir tuan. Untuk mengelakkan belah dalamnya kono duri-duri. Tengok makanan-makanan tu habis semua di mamahai unta. Dia tak memilih lah. Kalau unta memilih payah. Dia ada hantakan daun sikit, dia gigit makan lah. Dan dia makan sikit, dia tak perlu banyak-banyak makan, dan dia boleh bertahan sampai 2 bulan. InsyaAllah, ciptaan Allah. Dalam badan itu, setengah ulama menyebutkan kalau dikorek, dia ada menyimpan air. Dia boleh menyimpan air. Suhu badan ni, tengah matahari, di padang pasir ni, dia sentiasa kekal. Dia tak katakan sakit jantung, darah tinggi apa semua, tak ada. Unta ni. Tak ada dia darah tinggi, panis atau sejuk macam lagi sakit jantung, tak ada. Kucing sakit jantung, sakit buah pinggang ada. Saya tertolak juga sebab adik sini toko mula kucing, sekali kucing tu sakit lama, yang bawa klinik hewan. Tengok tu apa? Buah pinggang kucing awak ni dah sebulan dah tinggal. Kucing pun sakit buah pinggang. Yo tuan, kali itu bawa darah tinggi, kucing darah tinggi. Betul tu jejak tu. Sampai beritahu tu, awak kalau nak bagi makan kucing, jangan beli makanan yang warna-warni. Dia tak elok untuk kucing. Cerita kucing pula dah hari ni. Rakam nak tu. Tak apalah. Dia tu hewan ke apa? Nak bagi makan kucing, bagi makan yang tidak ada warna. Yang sebentuk ya, coklat ya. Nanti kucing sakit. Jadi lah, kita tak pandai. Tu hewan kan. Kita ibil unta kau kucing ni. Cerita unta, kucing apa ya? Tu cerita sikit lah. Sebab dia ingat kan. Berapa ramai yang belum kucing ni.
Jangan beli makanan yang warna-warni tu, tak elok untuk buah pinggang kucing dan untuk jantung kucing. Siang kucing sakit jantung dia. Kemudian ayat yang ke-18. Dan langit bagaimana ia ditinggikan. Sebelum tu, dalam pada itu amat mudah ia digembalakan walaupun di padang rumput. Itu untalah. Yang penuh dengan pohon berduri dan batu-batu. Itulah jenis binatang yang sangat mereka kagumi. Sentiasa mereka dampingi dan tahu benar tabiat binatang tersebut. Ungkapan kata yang berbentuk pertanyaan pada ayat ini sudah cukup menjadi sindiran dan celaan kepada siapa yang menyangkal adanya hari kebangkitan. Dia naik bukit pun tinggi tuan. Unta ni laju walaupun dia naik bukit. Buatlah rombongan Tua Jeleman pergi ke Mesir, pergi ke Saint Catherine, Bukit Tursina, tempat Nabi Musa munajat. Situ kalau kita pergi, ada perkhidmatan unta berpetih tu. Kalau yang larat boleh jalan kaki sejam-sejam setengah lebih kurang lah. Dia tak larat tu, bayar unta tu 10 genih kan, dulu 10 pound lah. Sekarang mungkin dah naik lah, duit dah kecil kan. Unta akan bawa naik bukit tu. Apa yang kata? Wait dia unta ni. Kan, apa yang kata bawa. Tu sekali tu saya naik, saya ingat masa saya pergi Saint Catherine tu, loti-loti, saya pun bersandar lah. Gorak batu tu, rupa kepala unta. Wih, unta jadi jin ke unta? Rupa dia duduk banyak atas tu. Awak jalan-jalan latih ya, ikut budak Arab tu. Dia kata, ya am, dia, awak jangan ikut jalan biasa. Nanti awak jalan sejam ke 2 jam. Saya tahu jalan dalam terowong-terowong dalam gunung ni. Kau masuk terowong kan, tak lopeh keluar, mampu dalam terowong tu. Dalam gunung tu, tahu teh. Dia tak boleh ikut budak-budak biasa tu. Ikutlah dia budak ni, bayarlah upah. Latih berhentilah, keluar-keluar, berhenti. Itu sandar. Tengok batu kolap kan, pukul 3 pagi, 4 pagi tu naik dah manjik. Nak tengok matahari tu kabit. Tengok batu lah, batu sandar. Sandar, bergorak dah. Ucat lah kita, tengok kok jin kau tu, rupuk lah, unta. Tak ada rasa kepala yang panis kan, apa lah, borek dia kepala ni, rupuk. Orang tu kan, banyak deh. Jadi seronok tuan, kan. Jadi pergilah rombongan Surau Jeleman ke Saint Catherine ataupun Bukit Tursina melihat tempat Nabi Musa munajat. Turunnya kitab Taurat kat situ. Jadi bila kita baca Quran, nampak tempat yang bertambah keimanan kan. Wallahu a'lam. Kemudian seterusnya, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia diciptakan. Sekejap ini kita berhenti tuan. Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan langit? Dah suruh tengok unta, tengok pula langit tu. Tengok yang tinggi tu. Yang tinggi-tinggi tu, siapa yang buat tu? Allah Ta'ala. Tanpa tiang menyokongnya. Mengapa mereka tidak memperhatikan ini gunung pula. Allah Ta'ala cipta langit. Tengok langit, tak ada tiang. Kata Imam Qutubi di sini, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ia diangkat, ay rufi'an anil ardi bila iman. Diangkat tanpa tiang. Sehingga dikatakan fala yanaluha syai', tak ada seorang boleh yang capai. Naiklah tinggi-tinggi. Rumah orang setinggi mana pun rumah, jumpa ujung yang boleh capai-capai. Orang naik ke langit, lagi tinggi dia nak capai, dia tak jumpa mana nak capai, mana akhir. Fala yanaluha syai', tak ada orang boleh capai. Lagi tinggi kosong je. Kan bawah nampak, tapi bila naik tak ada, tak ada orang capai langit ni, kata Imam Qutubi di sini. Siapa yang buat tu? Allahu Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wa ilal, kita habiskan sampai ardi tuan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengok tak kamu gunung ganang bagaimana ia ditegakkan. Yang muncul ke atas tuan sikit je. Yang besar ke bawah. Yang ada ni 1 per berapa ke? Ada kata 1 per 7, ada kata 1 per 9. Yang bawah kaki gunung ni besar. Kenapa Tuhan besarkan? Sebab dia menahan bumi daripada bergoncang. Disebut oleh Imam Qutubi di sini, mula-mula ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi ini, dia bergoncang. Maka Allah Ta'ala fa'arsaha bil jibal. Dia bergoncang. Allah Ta'ala pun pasak dia dengan bumi. Korak dengan bumi, dengan gunung. Jadi yang keluar ni, korak ni sikit je. Yang bawah tu ada 8 per 9. Satu je keluar. Yang keluar 1 per 9 tu, itu yang keluar pelu jantan kita nak manjik tu.
Berhurap kita tah, gunung Datuk tah. Ha. Bawah tu tak tahu besar mana tu. Yang keluar 1/9. 1/9 tu tengok besar. Itu baru cerita Gunung Datuk. Kalau cerita Gunung Everest tu tak tahulah. Kita orang lagi tak tahulah macam mana nak manjat Gunung Tampin tu dah siap betah jalan nak cuba manjat. Sampai atas tu menjungap tuan-tuan. Menjungap. Besar tu je. Bawah tu lagi bawah. Besar. Siapa yang buat itu? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jibal ni, gunung-gunung ni Allah Taala yang cipta. Tu yang orang putih buat yang dengan kesombongan masa apa tu? Masa dia punya arkitek buat jurutera dia buat kapal apa? Titanic apa? Titanic kan yang besar tu. Dia ada keluarkan apa? Kapal ni takkan ditenggelam pun. Ni ahli sejarah yang cerita. Kapal ni takkan dapat ditenggelam pun walaupun oleh Tuhan. Dia jauh-jauh tu 1,500 lebih orang dalam kapal tu masuk bahasa Melayu. Kapal yang paling besar gitu masa tu. Tengok kapal tak mana tengok kan. Kita naik cruise lah naik macam tu lah lebih kurang kat Sampai arkitek tu pernah menyebutkan kata Profesor Quraish orang tersebut Tuhan pun tak boleh tenggelamkan kapal tu. Besar kan. Akhirnya apa yang menyebabkan dia tenggelam tu? Melanggar gunung ais. Yang atas nampak kecil, rupa dia langgar ke bawah. Bawah tu besar. Ya Rabbi besar yang akhirnya menenggelamkan kapal Titanic itu. Yang ketika itu bawa 1,500 orang lebih. Habis semua. Jauh-jauh dengan Allah Ta'ala. Kau langgar gunung. Gunung atas nampak kecil. Bongkah ais kecil. Kan? Rupa yang bawah tu lagi besar. Yang bawah tu lah yang menyebabkan bocornya kapal Titanic. Walaupun promosi talah dibuat kono air batu hancur. Romok kapal tu. Akhirnya Allah Ta'ala tenggelam. Jibal, gunung. Itu gunung ais dalam laut dia meh. Kalau gunung yang kat luar ni tak tahulah macam mana koreh batu kan. Batu koreh betul. Allah Ta'ala suruh orang Arab kau pandang gunung-gunung tu. Dan yang buat tu langit dan akhir sekali Allah Ta'ala sebut wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana ia dibentangkan. Tengok bumi tu kata Allah Ta'ala kan, supaya kangkut baca dan kepada bumi bagaimana ia dibentangkan. Maksud Allah Ta'ala ni suruh kita fikir. Kau tak fikir tak nampaklah kehebatan Tuhan tu. Adakah engkau tidak melihat unta bagaimana diciptakan? Unta tengok. Unta ni tak dapat dah nampak kebesaran Tuhan tu dah. Sebab tu perlu ditafsirkan. Langit, tinggi langit tu. Tak nampak dah. Bumi, ni bumi tak nampak. Tak nampaklah hebat Tuhan tu. Sebab itu ayat ni perlu ditafsirkan, dibahaskan. Ayat ni ringkas. Bumi bagaimana ia dibentangkan. Allah Ta'ala suruh kita tengok bumi supaya nampak kekuasaan dia. Tengoklah bumi. Nampak hebatnya Allah Ta'ala. Kalau tengok bumi tak nampak dah. Tapi bila tengok bumi tu, kalau cerita kan baru nampak Allah Ta'ala tu hebat. Bumi, tuan-tuan, saya selalu cerita. Dia planet yang kelima tu besar daripada 9 planet yang lain. Daripada Pluto, Marikh, apa lagi, Mushtari dulu ngaji dia 6 tak ingat dah. Neptune, Utarid, apa lagi tuan? Zuhal, tak ingat dah. Dua ingat Merkuri, tak mana tangi banyak lagi tak ingat dah. 9 kan. Dia nombor 5 yang paling besar. Mana ada yang lebih besar lagi. Walaupun nombor 5 yang paling besar, yang dalam perut bumi ni, bukan orang kan, gajah, serigala, kucing, kambing, ayam, semua dalam ni. Semua dipudik dalam ni. Antara planet yang berdidiami oleh makhluk. Dalam bumi ni. Walaupun dia nombor 5 kecil. Nombor 5 kecil yang kita tengok ni, keluasannya 510 juta kilometer. 510 juta, dia kata 510 juta kilometer. Yang kecil nombor 5 ni. Besar tu baru nampak, hebat Allah Ta'ala. 510 juta. Kita kalau 1 juta kilometer pun tak sampai jalan tu dah. 100 kilometer pun kita dah mencangut dah ni. 510 juta. Keluasan bumi. Pembayangan. Nampak, hebat Allah Ta'ala. Tu tak hebat lagi, nampak lagi. Nak hebat lagi. Dah lah bumi ni besar macam tu. Kan? Dipusing letak air paku sekotul lah. Kayak paksi tak tahu lah letak paku. Allah Ta'ala pusing bumi tu. Dipusing
Pusingnya bukan pusingnya dia. 1000 batu sejam. Kok 1000 batu sejam pusing tu? Kita ni memang berputar ni. Berputar-putar katanya. Dah lah berpusing tu. Di jalan ni pula. Dia berputar tak apa lah. Beredar pula dia. Berpusing jalan. Kelajuan 65,000 batu sejam. Nak ambil masa setahun tu. Tadi berputar artefaksia nak ambil masa 24 jam. Itu pun dah 1000 batu. Ni 60 batu sejam untuk dapat capai setahun tu. Berputar dan beredar. Masya Allah. Berputar kita tak rasa apa-apa pun elok Patut dia bangun pagi jalan kat sungai nampak air tu. Tong. Apa sahaja air macam tu tak? Berputar bumi ni. Jumpa kambing memabuk apa tu? Bumi berputar. Tak ada nampak dah. Tak ada nampak lambu tu. Tak pernah lagi orang Tampin bangun tiba-tiba tengok kat mana kita ni. Dah, kat Thailand. Sebab ni bumi beredar. Berputar-putar. Sekali bangun kat Tampin. Bangun kat Rembau pula. Bangun kat Jalabu pula. Asal ni bang. Bumi berputar. Balik rumah dia. Waktu tu hari ni sekolah kat Rembau. Sok lagi sekolah lah kat Jalabu. Sekolah kat Thailand lah bangun satu dunia ya. Mensyaratkan. Mana orang datang masuklah sekolah tu. Tak ada dah. Elok gitu. Patut dia ke berputar ni. Rumah kita pun tak mana boleh. Nak cerita apa? Hebat dia Allah Ta'ala tu. Baru nampak, Allah Ta'ala jadikan pokok, air sungai, air laut, elok itu. Tenang dalam tu. Kalau berputar sampai 1000 batu sejam, patut dia dah berpusing-pusing, dah kering dah air tu. Elok lah. Kocak pun tak elok je. Siapa yang buat tu? Allah Ta'ala yang buat. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita fikir, wa ilal ardi kaifa sutihat. Bila kita fikir, kita kaji, nampaklah, sungguhlah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu. Malam ni kita berhenti kat sini. InsyaAllah panjang umur kita sambung lagi pada hari-hari akan datang. Wallahu a'lam. Wa qauli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau dapat jawab, saya jawab. Kalau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Kok ada? Biasa jarang ada kan? Itulah ada ayat selalu. Jadi tuan-tuan kita berhenti, tuan-tuan kita doa sikit selamat, tuan-tuan minta keselamatan pada seorang hajat saudara kita ni Nur Syuhadati binti Anun yang dah potong kaki dia. Kita mohon doa sama-sama sekejap. Mudah-mudahan beliau sentiasa diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, semangat terus hidup, terus ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah.